Ini cerita benar, saudara. Akan ada lagi tangkapan. Saya yakin. Tapi bukan semesti tangkap tu salah, tidak. Biarlah dibicarakan. Kita nak tahu. Kita mahu segala-gala itu. Sebab itu sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dibenci. Beliau akan dibenci oleh kumpulan-kumpulan kroni-kroni inilah, saudara. Nyudahnya cukup jumlah. Nyudahnya terkerak muka peta. Saya haraplah, saudara, kita harus berlapang dada, saudara. Kita tak boleh nak tuduh sana, tuduh sini, kait sana, kait sini. Apa yang dihadapi oleh negara saat ini, Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang pun melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menyantuni dan menahan orang-orang yang diyakini terlibat sebagai orang tengah ataupun pemimpin yang terjebak dalam elemen korupsi, kronisme, nepotisme. Ini kegiatan ini dibenci oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Hamidi. Kita, kalau siapa membenci Datuk Seri Anwar Ibrahim, artinya anda suka negara ini terus berada dalam keadaan berlakunya rasuah. Ini masalah sebenarnya, saudara. Anda bermasalah sebenarnya. Apabila anda maki hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim, maki hamun Datuk Seri Hamidi, anda bermasalah sebenarnya. Masalah mental. Fikiran anda tidak tentram. Kerana anda merasakan bahawa orang-orang dan pimpinan yang anda sokong sedang dalam penantian. Ini mereka yang pentaksub. Ini tak betul ni, saya kata. Kalau anda pentaksub dalam politik, kita kena berlapang dada. Tengok. Kami warga UMNO tak ada masalah. Bila Presiden UMNO dibawa ke muka pengadilan, kita tunggu. Tak ada pula kita nak marah kerajaan. Cuma kita mengatakan ini tindakan mengaitkan dengan tuduhan terpilih ataupun pendakwan terpilih. Tetapi kita tak ada nak maki hamun. Cuma sekarang ni kenapa nak maki hamun Datuk Anwar Ibrahim? Apabila siasatan sedang dijalankan. Saudara bad boy, kami tahulah kaki sakau BN. Kenapa anda kata begitu? Ini masalah saya nampak anda ni cari isu lain, kait sana, kait sini. Kita bercakap soal Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang menyiasat. Pasti akan ada orang tertentu yang akan dibawa ke muka pengadilan. Mereka ini tak tidur lena. Mungkin mereka mengupah anda untuk bercakap yang bukan-bukan. Mungkin dia menceritakan pada orang keliling. Dia kata, no, ni tak boleh ni. Sebab mereka sekarang diburu ketakutan. Pasti, saya yakin. Saya berkeyakinan dengan kemampuan Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk melakukan kesihatan. Sebab tahanan yang dilakukan bukan sehari dua, 5 hari saya. Maka pasti akan terbongkar. Dari mana, ke mana, siapa dan bagaimana korupsi itu dilakukan. Saudara, sekarang ni betul lah. Dia kata Datuk Seri Anwar bergantung Nazir Hamidi. Dia bukan bergantung. Kekuatan kerajaan perpaduan hari ini terletak daripada persefahaman dan kejituan antara UMNO dan Pakatan Harapan. Inilah yang sedang mahu dirobek oleh mereka. Kalau ini berlaku, kena ingat, saya dah bercakap berkali-kali, saya dah takkan nak ulang benda ni lagi. Kalau berlaku pada UMNO, orang yang akan memimpin UMNO, dia tarik sokongan, tempanglah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan jika itu berlaku, maka mudah orang yang menentang usaha-usaha murni Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid, menangani isu korupsi ini, maka mereka akan dijatuhkan. Ini masalah yang perlu kita rakyat tahu dan sedar. Jangan kita benarkan, jangan kita izinkan situasi tersebut terjadi. Kita harus berlapang dada, kita harus menyokong usaha yang dilakukan oleh pimpinan dalam kerajaan perpaduan ini. Sebab mereka mahu menangani derita rakyat dah 60 tahun. 30 tahun lamanya rakyat menderita melihat orang lain kaya raya. Saya bercakap, saudara, negara ini tak sepatutnya adanya warga negara kita ni tak sepatutnya hidup dalam keadaan yang penuh derita. Tak sepatutnya. Saya dapat juga kiriman bagaimana isu tanah di Kelantan, bagaimana isu derita rakyat, tanah dirampas, bagaimana isu tanah di Perak, bagaimana isu keadaan di Kedah, bagaimana keadaan di Selangor, bagaimana yang ditangani oleh saudara Fizi, bagaimana apa yang berlaku di Johor, apa berlaku di Pulau Pinang. Tak sepatutnya semua itu terjadi di negara kita sebab negara kita kaya raya. Bumi kita ini makmur.
Sepatutnya tiap-tiap rakyat boleh dapat simpanan 1 juta setahun. Kerana hasil bumi anugerah ilahi. Dulu saya dah bercakap, saudara makan rambutan. Makan-makan buah rambutan, biji buah rambutan tu campaklah atas ni dekat mana-mana kawasan. Tumbuh pokok rambutan, 3 tahun nanti dah boleh makan rambutan. Begitulah nikmat dan sesuatu anugerah ilahi terhadap bumi bertuah Malaysia ini, saudara. Tapi kalau kita tak jaga, kalau kita tak beramanah, artinya kita tak mensyukuri. Bila kita tak mensyukuri, maka bala bencana diturunkan oleh Allah. Saudara, saya tak mau bercakap soal lain. Banyaklah saya tengok cerita itulah, cerita ini, buat apa? Kita tangani satu persatu. Saudara, main lagi parti mana yang korupsi? Parti itu jumpa parti mana korupsi? Saudara, anda bertanya dengan saya tak boleh jawab. Yang sedang menangani isu korupsi ini adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan pegawai di Kementerian Pencegah Rasuah ini, SPRM, mereka bangga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, orang nombor 1 dalam kerajaan, menegaskan dan menekankan supaya mereka harus melaksanakan tugas tanggungjawab setuntas mungkin. Ini yang baiknya, saudara. Mereka pun sedang buat kerja. Ini dah buat-buat siasatan, nanti ada campur tangan orang politik pula. Ini keadaannya. Yang Eli, tangani isu 92 bilion. Itu yang paling penting. Apa hal ni, saudara? Saya, ferry shoe ni, apa yang tujuan anda nak buat ke mana? Saya pun tak faham lah. Jangan anda nak kait sana, kait sini, saudara. Tak baik. Saudara Kamarudin pula dia kata, sembang boleh lah. Hui, yahu. Ini bukan sembang, saudara. Ini bukan sembang. Semalam ada orang tanya dengan saya, bahawa apakah ini hanya terjadi di kalangan ikan bilis. Saya kata tidak. Ini pasti akan menyangkuti sama ada ikan kerapu maupun jerung-jerung besar. Tunggulah, saudara. Selalunya bila saya memberi pencerahan ini, tak lama lepas itu memang terjadi. Sebab saya dah bagi tahu, saya ingat dalam seminggu dulu pun saya kata, bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti akan melakukan tindakan untuk membentras kegiatan korupsi, kegiatan nepotisme. Ternyata semalam sudah ada tangkapan. Begitu juga macam mana dua orang datuk yang menjadi pengarah kepada syarikat. Seorang berusia 49 tahun dan satu orang lagi 59 tahun telah pun ditahan lewat petang semalam oleh SPRM kerana siasatan berhubung pembelian saham dan pengambil alihan konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Dah ada pun cerita bagaimana mereka kononnya ada korupsi berbentuk pembelian jam mahal, wang ringgit. Saya tak boleh sebut satu persatu, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, ini semua sedang ditangani oleh SPRM. Dan kita, warga Cita Damai, harus menyokong dan berdiri teguh di bawah kepimpinan negara yang mahu menangani isu korupsi ini. Kita tidak akan lagi bertoleransi dengan mereka. Saudara? Dan saya agak gembira juga bila saya mendengar dalam musim-musim pemilihan UMNO kali ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Azalina Osman, tiba-tiba boleh menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Dia seorang peguam. Dan semua orang kenal Datuk Azalina ni seorang bersuara lantang. Dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden UMNO dalam pemilihan kali ini. Katanya, saudara, belum ada penawaran sah. Sebab pemilihan tak tahu bila akan dilakukan. Kerana antara juga terdapat beberapa senarai lain macam Datuk Johari Ghani, iaitu Ketua UMNO bahagian di Tiwangsa, yang juga Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Begitu juga Datuk Khalid Nordin yang masih lagi memegang jawatan sebagai naib presiden. Datuk Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar, Saudara Hasni Muhammad, itu mantan Menteri Besar Johor, dan beberapa nama lagi akan diumumkan. Jadi cuma saya agak seronoknya kerana melihat bahawa Datuk Seri Azalina adalah merupakan wanita pertama yang menawarkan diri bertanding jawatan yang agak tinggi dalam hierarki kepimpinan Parti UMNO. Jawatan naib presiden dan jawatan tertinggi, belum pernah ada lagi wanita menjawat jawatan sebagai naib presiden. Apakah UMNO sudah pun melakukan islah dalam kepimpinan? Itu yang saya katakan sekarang ni, saudara.
Sebab kita juga mencari pemimpin-pemimpin yang berjiwa tegas, yang matang, yang berani dalam menghadapi segala cabaran. Saudara, itu keadaannya. Kita mendoakan agar Datuk Azalina benar-benar dapat diketengahkan sebagai pemimpin masa depan negara kita. Kebetulan semalam saya bertemu dengan, kemarin saudara, saya bertemu dengan Datuk Rauf. Saya terus terang, saya tanya dengan beliau. Kita, Datuk, sejauh mana adanya sengketa antara you dengan Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Ali? Jadi dia mengatakan, dia kata, tak ada masalah. Dia setiap, walaupun beliau sebagai ketua atau pengurusi perhubungan UMNO Melaka, dan mungkin kerana keadaan sekarang ni banyak orang tak faham. UMNO bahagian Masjid Tanah itu dipimpin oleh Datuk Rauf sebagai ketua bahagian. Datuk Sulaiman Ali hanya sebagai struktur bahagian. Memanglah dari segi hierarki kepartian, Datuk Sulaiman duduk di bawah Datuk Rauf. Tetapi dari segi kerajaan, UMNO pusat telah pun merestui dan ketua jawatan ketua menteri itu telah disandang oleh Datuk Sulaiman Ali sejak kita mengadakan pilihan raya umum yang baru lalu. Jadi kata Datuk Rauf, dia kata, saya cakap terus terang lah. Apa lagi saya nak bagi tahu? Sebab cakap-cakap politik memanglah mereka berusaha untuk merenggangkan saya, dia kata. Tapi terus terang saya kata, katanya, hanya ajal dan maut saja yang boleh memisahkan kami berdua. Saya kata, hebat ni cakap orang politik Melaka ni. Artinya tidak ada perbalahan. Saya pernah bercakap dengan beliau, saya pernah pergi ke Melaka dalam 3-4 bulan dulu. Saya bertanya dengan Datuk Rauf, dia kata dia memang dia balik daripada Timur Tengah, bawa pelaburan sekitar 5 bilion untuk memajukan ekonomi Melaka. Dan dia serahkan pada Ketua Menteri. Saya hanya menjalankan tugas sebagai Exco. Tugas saya adalah untuk membantu beliau mentadbir negeri Melaka ini. Sebab rakyat begitu terkesan, kesan daripada PKP dan sebagainya. Untuk apa kita nak mewujudkan masalah politik di negeri saya, di negeri Melaka khususnya, yang akhirnya menjebak rakyat dalam kehidupan yang tak menentu. Dengan kestabilan politik di Melaka, tentulah rakyat dapat merasa lega dan hidup makmur. Waktu yang sama juga saya dapat kiriman daripada saudara Datuk Sulaiman. Beliau merupakan adun kawasan Lendu. Saudara, Datuk Sulaiman sebagai adun Lendu menafikan dakwaan kononnya beliau bermasalah dengan Datuk Rauf. Ya, saudara. Yang katanya senario itu menyebabkan polemik politik Melaka hangat. Jadi kata Datuk Sulaiman, buat apa nak timbulkan masalah sedangkan saya dengan Datuk Rauf tak ada masalah. Dia dalam rakaman klip video saya nampak lah bagaimana mereka mesra makan semeja. Cuma kadang-kadang orang politik ni dia perhati macam-macam. Orang berdamai pun orang kata tak ikhlas. Orang duduk semeja pun macam-macam. Jadi terpulanglah. Cuma menurut Datuk Rauf, beliau tidak mahu agar kebejatan politik di Melaka ini dijadikan isu. Begitu juga dengan Datuk Sulaiman. Beliau mintalah pada dia, kata dia kenal pasti. Dia kenal siapa yang mencetuskan suasana tersebut. Tapi dia kata dia tak mahu mengambil tindakan. Cuma dia kata menasihat, janganlah sampai kerajaan negeri mengambil tindakan yang akhirnya rugi semua pihak. Itu kata Datuk Rauf. Begitu juga pada Datuk Sulaiman, beliau juga kenal orang yang mahu mewujudkan permasalahan supaya kestabilan politik di Melaka itu dikucar-kacirkan. Jadi inilah keadaannya saudara. Saya melihat bahawa kalau Melaka tenang, politik Sabah dapat ditenteramkan, dia tak nampak masalah. Tapi mereka mesti lagi akan mewujudkan macam-macam perlakuan untuk melihat UMNO bermasalah. Sebagaimana saya katakan tadi, saudara, orang yang nak melihat UMNO bermasalah adalah orang-orang yang ada penyakit. Saudara, sebab kesan daripada tahanan 5 hari ke atas ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat oleh SPRM kerana disyaki menjadi orang tengah kepada projek rundingan terus era Perikatan Nasional. Saya dah cakap semalam. Hari ini perlu saya jelaskan lagi, saudara, bahawa rupanya dapatan kita pegawai ketua eksekutif itu ada mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga orang besar era Perikatan Nasional. Saya tak boleh nak sebut nama, saudara. Benda ini kalau kita sebut nama, saya bukanlah macam Datuk Lokman Adam.
Dia main redah begitu aja. Peguam saya kata jangan sebut nama. Tapi beritahu bahawa orang besar, rakyat pun faham lah sekarang saudara. Tak perlu kita menuduh. Kalau kita tuduh, benda ni subjek bawa ke mahkamah nanti. Jadi keadaannya bahawa beberapa orang lagi akan dibawa ke muka pengadilan. Beberapa orang lagi akan disiasat. Kerana mereka dipercaya menjadi dalang ataupun orang tengah perhubungan antara beberapa syarikat yang mahu memperoleh projek bernilai lebih antara 50 ke 500 juta. Banyak saya. Bukan sikit jumlah keseluruhannya. SPRM dilaporkan akan membuat fokus kepada baki 10% projek yang sedang berjalan yang membabitkan perkembangan projek antara 10 hingga 20%. Jadi keadaan-keadaan begini menurut sumber SPRM, fokus mereka adalah tentang 92.5 bilion. Bukan sikit saudara. Dan saya dikabarkan nama-nama telah pun disebut. Walaupun saya dapat dapatan, saya tak boleh ceritakan saudara benda begini. Ini pertama, rahsia SPRM. Jangan kita kacau. Mereka sedang membuat kesihatan. Kalau kita mendedahkan, setinya kita mengganggu urusan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kita, warga Cita Damai, tidak boleh sama sekali mencampuri urusan tersebut. Dan kita berdoa agar dipercepatkan. Saya difahamkan, ada lagi rupanya. Ada lagi yang akan dicekup. Tunggulah, sebab itu awal tadi saya dah katakan bahawa orang-orang begini sudah tidak tidur malam. Tak mampu tidur malam. Kalau pasang aircon 5 tahap 3, 4 atau 5 pun masih panas berpeluh dalam suasana yang dingin. Mereka ini antaranya lah pemimpin. Ada pemimpin kecil, ada pemimpin besar. Nama-nama itu terkait kerana dengan penahanan selama 5 hari. Ketua Pegawai Eksekutif sebut, banyak perkara yang akan terbongkar. Ke mana wang itu pergi, daripada mana wang itu diambil, kepada siapa wang itu disalurkan, siapa orang mendapat manfaatnya, syarikat mana, dan tuan punya syarikat juga akan dipanggil. Walaupun ada juga beberapa syarikat yang telah pun mendapat kelulusan dalam rundingan terus, tetapi masih lagi belum melaksanakan kerja sepenuhnya. Belum bermula pun. Saudara, sebab pilihan raya dan sebagainya. Tetapi wang telah pun keluar. Ini juga akan menjadi persoalan. Saya dah kata semalam, kemarin, dulu pun saya dah bagi tahu. Tuan-tuan punya syarikat, ataupun pemilik syarikat sebut, kalau benar anda ikhlas dalam mahu membantu negara menghapuskan elemen rasuah korupsi ini, saudara dah tampil ke depan. Jangan khawatir. Datang awal, serah diri, bagi tahu. Saudara macam mana ni, bad boy? Kenapa anda marah? Kenapa anda maki Datuk Anwar Ibrahim? Kenapa anda maki Datuk Zahid Hamidi? Kerana mereka memerangi. Saudara tak baik, saudara. Saya tengok dalam TikTok, dia dah marah. Ada orang marah. Bila saya menjelaskan, mula maki perkataan-perkataan tak sepatutnya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Zahid Hamidi. Ini saya kata adalah antara golongan-golongan orang yang ada kaitan dengan keluarga mereka yang sedang disiasat. Ataupun pendukung-pendukung pemimpin tertentu. Nak marah macam mana? Tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Saudara, ya Pak Bib, dia kata komisen dah sapu ini. Saudara Ferry Shu, tak ada kena-mengena dengan Datuk Rosmah Mansor ni. Ini isu berhubung dengan wang stimulus package ataupun peruntukan ransangan yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waktu saat negara mengalami darurat. Apabila Perdana Menteri mengumumkan bahawa negara berada dalam kawasan darurat dan kita menghadapi masalah PKP. Rakyat terkurung di rumah. Ada yang bunuh diri. Syarikat lingkup selingkup-lingkupnya. Ekonomi merudum. Tapi ada pula di kalangan orang-orang tertentu yang menangguk kekayaan. Di sini saya katakan mereka sanggup meneguk air mata rakyat. Mereka membuat kekayaan, mengaut laba daripada derita rakyat. Rakyat menderita.
Jadi siapa ni nanti tunggulah. Kita kena tunggu keputusan yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah.